Allahu 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 Allah. Apabila kita buat apabila kita mengajak orang Islam untuk lebih kukuh di dalam Islam dan sebagainya, saya lebih selesa dengan gelaran Islah. Kita memperbaiki, kita memperbetulkan dan sebagainya. Namun kalau ada orang nak menggunakan mengajak orang Islam itu untuk memperbaiki diri, jika dia nak gunakan perkataan dakwah pun tidak menjadi masalah, sebab dia hanya masalah terminologi. Namun kenapa saya ceritakan sekarang? Supaya kita boleh faham, supaya kita tahu di dalam kerangka dakwah mungkin ada di kalangan kita yang masih belum selesai lagi dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Kalau kita lihat tuan-tuan, kesemua nabi-nabi ini mereka diutuskan untuk mengajak, especially dalam kerangka dakwah, mereka mengajak golongan yang bukan Islam untuk memeluk Islam. Dan hari ini tanggungjawab itu telah menjadi tanggungjawab kita bersama, untuk kita pikul bersama dan untuk kita ajak orang-orang yang bukan Islam kepada Islam. Namun di dalam kita nak mengerjakan dakwah ini, di dalam kita nak mengajak masyarakat bukan Islam kepada Islam, ada beberapa etika yang perlu kita follow. Yang pertama sekali, kita tidak boleh memaksa sesiapa pun. Kita hanya beritahu tentang Islam dan sebagainya, ataupun ada pelbagai kaedah-kaedah lain yang kita boleh guna, namun tidak boleh memaksa. Dan kita tak boleh juga buat sesuatu perkara yang bercanggah dengan perundangan sesebuah negara tersebut. Jika kita ikut semua perkara ini tuan-tuan, insya-Allah kita boleh buat dakwah dengan kaedah yang lebih bagus. Dekat sini saya nak ceritakan beberapa perkara yang kita perlu ada apabila kita nak buat dakwah. Yang pertama sekali tuan-tuan adalah knowledge. Apa dia? Ilmu tuan-tuan. Kenapa? Bila kita nak buat dakwah, kita nak buat dakwah dengan lebih efisien, memerlukan ilmu. Jadi sebab apabila kita decide untuk buat dakwah, sebagai seorang pendakwah, kita kena sentiasa menimba ilmu. Namun ada isu dekat sini. Ramai di kalangan kita mungkin akan bagi tahu, saya ni ilmu tak adalah tinggi sangat, so saya tak boleh nak buat dakwah, so saya nak tunggu ilmu saya dah cukup baru saya nak buat dakwah. Masalah dia tuan sekarang, masalahnya dekat sini, kita tahu ada hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun sepotong ayat. Apabila kita nak start buat dakwah tuan-tuan, dia bukannya kita tunggu ilmu kita dah cukup baru kita buat. Kita buat dengan ilmu apa yang kita ada dahulu. Kita tahu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat, kalau kita ambil contoh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, dalam tempoh singkat mereka memeluk agama Islam, mereka telah membawa ramai sahabat-sahabat yang lain untuk memeluk agama Islam juga. Bagaimana mereka boleh lakukan perkara itu dalam tempoh yang singkat? Apa sebenarnya ilmu yang mereka ada? Sedangkan Quran pun pada ketika itu belum lagi turun dengan sepenuhnya. Belum habis turun lagi Quran. Masih dalam proses Quran sedang diturunkan. Bagaimana tuan-tuan? Sebab mereka sampaikan apa yang mereka tahu. Jika mereka tahu la ilaha illallah, mereka sampaikan kalimah la ilaha illallah. Ini perkara yang perlu kita buat. Namun dalam waktu yang sama, kita perlu juga menimba ilmu. Pendakwah tidak boleh berhenti daripada menimba ilmu. Apabila ada orang mengatakan, kita masih tak cukup ilmu, tunggu sampai dah cukup ilmu, baru kita nak buat dakwah. Masalah dia, siapa dalam dunia ni tuan-tuan, yang boleh mengatakan diri dia telah cukup ilmu? Siapa? Tuan-tuan tanyalah dengan siapa pun dalam dunia ini, baik mufti ke, siapa sekalipun, tidak ada seorang pun yang akan mengaku diri dia telah cukup ilmu. Sebab apa? Sebab lagi banyak kita belajar tuan-tuan, kita akan faham lagi banyak perkara yang perlu kita tahu. Lagi satu, kita tidak ada ilmu meter. Tuan-tuan tahu tak ilmu meter? Ilmu meter ni contoh, kalau ambil meter tu letak dekat otak kita, contoh, okey, dia akan tunjuk sekarang ni ilmu dia dah capai 40%. Tambah lagi 10%, 50% dah boleh buat dakwah. Tak ada. So kita perlu buat dakwah dalam kerangka apa? Dengan apa yang kita tahu. Sambil itu perlu kita timba ilmu. Apabila kita nak berdakwah, ada beberapa ilmu-ilmu lain yang perlu kita belajar. Di antaranya perbandingan agama,
Pada saya, pendakwah, kalau nak buat dakwah dan sebagainya, ilmu perbandingan agama adalah satu ilmu yang wajib untuk setiap pendakwah belajar. So, ini semua perlu kita buat. Sekarang ni dah ada banyak training-training yang dilakukan. Baik di Kuala Lumpur, baik di Selangor, baik di Perlis. Kalau di Perlis, kita pun ada buat training macam-macam dekat sini tuan-tuan. Untuk mereka-mereka yang nak belajar untuk buat dakwah dan sebagainya. Tuan-tuan yang berada di sekitar Perlis boleh datang ke One Center Malaysia dan kita boleh belajar bersama-sama untuk bagaimana nak buat dakwah. Perkara kedua yang perlu kita tahu tuan-tuan, apabila kita nak buat dakwah dekat masyarakat bukan Islam ini, ramai di kalangan masyarakat Malaysia ini kita menganggap agama ini adalah personal matter ataupun urusan peribadi. Jadi apabila kita nak bercerita berkaitan dengan agama dengan orang-orang bukan Islam, dia mungkin agak sukar. Ya, saya setuju. Kita perlu ke arah yang lebih proaktif supaya satu masa nanti dekat Malaysia agama bukan lagi menjadi satu perkara yang sensitif. Kalau kita lihat hari ini mungkin ada di kalangan kita yang fikir, oh agama ni benda sensitif, kita tak boleh nak bincang dan sebagainya. Mungkin akan mewujudkan ketegangan dan sebagainya. Namun kalau kita lihat di negara-negara maju, di negara-negara Eropah, di negara-negara barat dan sebagainya, mereka boleh berbincang tentang agama secara open. Tidak ada sebarang permasalahan yang berlaku tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka telah matang. So, di dalam proses kita membina masyarakat yang matang untuk boleh berborak tentang agama dan sebagainya, yang itu pun kita perlu bina. Dalam waktu yang sama juga, kita perlu tahu juga yang sebenarnya ramai juga di kalangan masyarakat Malaysia menganggap agama itu perkara sensitif. Jadi apabila kita nak start menceritakan tentang perkara agama dan sebagainya, benda pertama yang kita kena buat adalah bina hubungan. So contoh, kalau kita kenal seorang rakan yang bukan Islam, pertama sekali kita kena buat apa? Kita kena buat kawan dengan dia. Apabila kita sudah rapat tuan-tuan, baru mudah untuk kita nak cerita tentang agama bersama dengan dia. Sebab kalau tiba-tiba sekarang ni kita pergi dekat jalan, tiba-tiba jumpa dengan orang, kalau tiba-tiba orang bukan Islam dan sebagainya, kalau kita cerita, dia mungkin akan agak sukar berbanding dengan orang yang telah kita bina hubungan. Dia ada kepercayaan terhadap kita dan kita pun ada kepercayaan terhadap dia. Sebagai contoh, kalau kita jumpa orang yang kita tak kenal, stranger, apakah kita akan kongsi maklumat peribadi kita kepada mereka? Sudah tentu tidak akan. Melainkan orang yang kita dah confident, kita dah kenal dan sebagainya, dah ada hubungan bersama dengan dia dan sebagainya, baru kita tak ada masalah hatta untuk kongsi nombor telefon dan sebagainya. So macam tu jugalah tuan-tuan. Sebelum kita nak kongsi isu agama dan sebagainya bersama dengan masyarakat bukan Islam, kita kena bina hubungan, bina kepercayaan bersama dengan mereka. Okey. Yang ketiga, kita perlu, di dalam kita nak buat dakwah ni tuan-tuan, kita perlu cari persamaan dan bukannya cari perbezaan. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Ali Imran ayat ke-64, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'ah wa la yattahiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tips kepada kita bagaimana perlu kita melakukan dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Yang pertama sekali, Allah suruh kita cari persamaan. Persamaan apa dia tuan-tuan? Di mana kita hanya mengesakan dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya kata tadi, ilmu tadi sangat penting di dalam kita nak ikut perkara-perkara ini. Sebab itu kita perlu belajar tentang agama-agama lain. Dan sungguh tuan-tuan, jika kita kaji tentang agama-agama lain, di dalam kitab-kitab mereka pun mengatakan yang Tuhan hanya satu. Jadi kalau apabila kita bercerita tentang persamaan ini, akan menyebabkan kita mungkin lebih rapat di dalam kita nak menyampaikan Islam itu kepada mereka. Sebagai contoh, kalau ada orang tanya dekat kita, kenapa dalam Islam tak boleh minum arak? Contoh, kalau kita bagi dengan dia persamaan, sebenarnya di dalam agama dia pun mengatakan yang mana tak boleh minum arak. Kalau kita tahu apa ayat di dalam agama dia yang mengatakan tak boleh minum arak, contoh, kenapa dalam Islam tak boleh makan babi? Kalau kita dapat bagi tahu dalam agama dia pun tidak dibenarkan makan babi, maka dia akan rasa, wah, samalah. Allah